Ya, dan seterusnya kalau tadi pagi kita telah pun mewawarkan mengenai dengan iklan ataupun promo misi kemanusiaan KUPU SB ke Lombok, dan sekarang kita saksikan package program iaitu misi kemanusiaan College Universiti Perguruan Agama KUPU SB maafkan saya, KUPU SB ke Lombok. Jadi kita ikuti bersama. Untuk memberi galakan kepada para mahasiswa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB melalui Pusat Ilmu Teras buat julung kalinya mengadakan program khairat kemanusiaan di luar negara, iaitu di Lombok, Indonesia. Program khairat kemanusiaan adalah komponen praktikal tanggungjawab sosial yang memerlukan penglibatan para mahasiswa secara berkumpulan dalam aktiviti di dalam kampus dan komuniti. Pengarah Pusat Ilmu Teras KUPU SB Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar juga selaku ketua rombongan menyatakan demikian ketika ditemu bual di lapangan terbang antarabangsa Brunei sebelum berlepas ke Lombok melalui Jakarta, Indonesia. Tujuannya ialah yang pertama sekali ialah untuk kita sebagai suatu masyarakat yang masyarakat yang prihatin kepada mangsa-mangsa yang ditimpa musibah, yang mana salah satu daripada tuntutan di dalam Islam sendiri. Yang kedua ialah sebenarnya misi ini juga adalah salah satu daripada program yang terdapat di dalam salah satu pengisian dalam program core curriculum khairat kemasyarakatan yang ada di KUPU SB, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Dan sebab itulah kita membawa beberapa orang pelajar yang terpilih, yang mana mereka ini adalah pelajar-pelajar yang aktif di dalam negara yang selalu memberikan sumbangan kemasyarakatan di dalam negara. Jadi kita pilih mereka ini, kita bawa. Kemudian tujuannya juga ialah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar yang dibawa ini, untuk mereka merasai sendiri pengalaman bagaimana menghadapi masyarakat yang ditimpa kesedihan, dan juga melihat bagaimana suasana kesan daripada gempa bumi yang berlaku sebelum ini, khususnya di Lombok. Dan yang keempat ialah untuk sama-sama yang kita ni merasakanlah untuk tadi meringankan bebanan yang ditanggung oleh penduduk-penduduk di Lombok akibat daripada musibah gempa bumi yang berlaku yang melanda di wilayah mereka. Program khairat kemanusiaan disertai oleh 17 mahasiswa, 2 pensyarah dan 2 pengawas peserta. Baiklah audio penonton, mari kita saksikan dan dengarkan cerita daripada mahasiswa KUPU SB ini. Pada hari pertama ketibaan kami di Lombok, Indonesia, kami telah pergi ke pesantren Darul Hikmah dan juga dikenali sebagai Pondok Naga. Ketika ketua pesantren tersebut menceritakan tentang sejarahnya, kami telah dihidang dengan jus buah naga. Selepas itu, kami telah dibawa mengelilingi kawasan pesantren tersebut.
Pada malam hari tersebut, kami dibawa makan malam terlebih dahulu sebelum kami ke rumah Pak Zakaria untuk menyediakan sembako, yakni campur dalam bahasa Brunei, yang mana akan diberikan kepada penduduk-penduduk Lombok. Sembako tersebut terdiri daripada beras, gula, mi dan minyak. Pada hari kedua, kami pergi ke kantor desa Kekait untuk memberikan sembako kepada penduduk-penduduk yang mana penduduknya kebanyakannya terdiri daripada warga emas. Selepas dari kantor desa, destinasi seterusnya ialah ke pondok pesantren Syekh Zainuddin. Apabila kami telah sampai di sana, kami telah disambut dengan baik dengan beriringan selawat yang diketuai oleh salah seorang daripada murid pesantren tersebut. Sepatah dua kata telah disampaikan oleh Dr. Nur Alizam dan diikuti dengan tazkirah yang disampaikan oleh salah seorang daripada sahabat kami, iaitu Khairul Amirin Fitri. Setelah itu, acara penyerahan sumbangan telah disampaikan oleh Dr. Nur Alizam, Dr. Harapandi, Ustazah Dayangku Zainab, Ustazah Amsyah dan Cikgu Amirul. Keadaan pondok pesantren di sana telah membuatkan kami sedih kerana dengan berkeadaan tidak ada kipas, jendela pecah, atap berlubang dan sebagainya. Lantas kami pun tertanya-tanya, bagaimanakah perasaan mereka belajar dengan berkeadaan tidak kondusif ini? Jawapannya terletak pada riak wajah mereka, iaitu senyuman yang mana walaupun keadaan pesantren mereka begitu, tidak akan sekali menghancurkan semangat mereka untuk belajar. Setelah acara di dewan itu, kami pun keluar untuk acara seterusnya, iaitu menanam pokok, diketuai oleh Faizal dengan bacaan-bacaan zikir-zikir yang dipetik daripada Al-Quran agar tanaman tersebut nanti akan menjadi sebuah tanaman yang subur dan bermanfaat. Kami pergi kembali ke dewan untuk mengadakan team building. Kemudian penuntut pesantren tersebut dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk aktiviti kami bertemakan ikuti langkahku. Alhamdulillah, aktiviti kami telah berjalan dengan lancar. Setelah itu, satu aktiviti muncul secara mendadak, yang mana sesi kuis yang diadakan oleh Dr. Nur Alizam. Barang siapa yang dapat menjawab soalan yang diajukan oleh beliau akan diberikan ganjaran. Setelah itu, aktiviti ditutup dengan berselawat secara berjemaah.
Ya, Alhamdulillah. Itu dia baru saja kita saksikan package program iaitu mengenai dengan misi kemanusiaan KUPU ke Pulau Lombok. Alhamdulillah, itu dia yang satu kebanggaan kepada kita, mana rakyat negara Salam ya telah pun menyumbang dari segi tenaga dan juga kewangan dan juga barang-barang keperluan ke Pulau Lombok ini. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang kita sebelum kita memulakan wawancara kita hari ini mengenai dengan filem Ranggau, kita ikuti dulu trailer, petikan trailer ini. Gunung dan berkasuh. Kini tempatmu di neraka jahanam. Tiga pelaku. Apa kau ni kan? Macam ada barang yang dipelihara oleh bapa tu. Bapa kamu aku sebenarnya berkembaran. Ya, Alhamdulillah. Udah, itu dia antara petikan trailer ya movie Ranggau ini. Dan apapun ya kita dan kita ni wawancara ya, dan apapun kedai ni kami ditemani oleh 3 orang temuan kita, iaitu sebelah Muni, iaitu Yang Mulia Tuan Rosli bin Haji Mentani selaku penerbit, penulis skrip dan juga pengarah ya Tuan. Ya, dan juga pagi. Ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada ada orang tetamu dengan saya sebelah kanan saya, iaitu Yang Mulia Siti Diana Taib, dan juga Yang Mulia Nisa Matusen ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi movie Ranggau ini merupakan mungkin movie kalau melihat dari tajuknya adalah macam seram bunyinya ya. Jadi sebagai mukadimah Tuan, mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai dengan movie Ranggau ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ingin saya ucapkan terima kasih pada pihak Radio Televisyen Brunei kerana sudi mengundang kami untuk berkongsi sedikitlah tentang filem Ranggau ini. Filem Ranggau ini adalah sebuah kisah seram lah yang diadaptasi daripada kisah lampau, dan memang banyak gangguan dalam cerita ini dari segi di zaman sekarang dan zaman lampau. Ya, jadi tuannya movie Ranggau ini genrenya adakah seram ataupun seram komedi atau macam mana? Genre yang kami bawakan dalam filem ini adalah genre yang berunsurkan seram, dan dari segi penapisan hanya tertaluk kepada umur 17 tahun ke atas sahaja. 17 tahun ke atas saja. Jadi 17 tahun ke bawah tidak disarankan ya untuk menyaksikan movie ini ya. Jadi apa sebetulnya penceritaan yang ingin disampaikan menerusi movie Ranggau ini? Movie Ranggau ini adalah mengenai dengan satu keluarga yang sering diganggu di rumah kediaman mereka sendiri. Dari sanalah banyak konflik, gangguan hantu hingga menyebabkan mereka ni dah selesalah tinggal di rumah tersebut hingga mereka membeli rumah baru. Dan berpandukan daripada rumah baru, rupanya di sana lebih lagi pada hebat daripada yang dialami sebelum ini, dan gangguan itu berterusan hingga menghantui keluarga yang di dalam cerita inilah. Ini pun saya dah dapat ceritakan, dan kalau minat surprise sikit lah. Mesti datang menonton lah. Jadi tuannya berapa lama sebetulnya proses untuk membuat menyiapkan filem ini? Untuk pengetahuan kita semua, proses pembuatan filem ini adalah memakan masa selama 4 tahun. Dan Alhamdulillah pada penghujung, cukup lama ya, 4 tahun. Penghujung 2017 barutah filem ini selesai habis penggambarannya. Jadi selama 4 tahun, kira-kira pada tahun 2014. Kenapa mengambil masa yang lama itu tuan? Adalah disebabkan oleh proses daripada segi faktor cuaca, faktor teknikal, dan faktor dari segi artis-artis yang terlibat ini kebanyakannya terlibat dengan projek-projek
daripada pihak yang lain lagi lah, daripada pihak tim pun ada juga. Satu proses yang memakan lama sedikit lah. Ya, jadi tuannya difahamkan juga movie ini lokasi penggambaran ada di Brunei Darussalam ya. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara tempat-tempat lokasi penggambaran ini. Lokasi-lokasi yang kami pakai untuk penggambaran Ranggau ini kebanyakannya di daerah Brunei dan Muara. Di sekitar di kawasan Muara lah tempat tidak perlu saya sebutkan lah. Sekarang bila saya sebut mungkin orang takut ke sana. Betul juga ya. Jadi tempat-tempatnya khususnya ada di Brunei lah ya, dengan bukan kepada Brunei, dan juga bahasa yang digunakan adakah bahasa Brunei ataupun bahasa standard atau macam mana? Yang uniknya filem ini kami menggunakan 100% bahasa Brunei dan dilakukan sendiri oleh 100% orang-orang katani orang Brunei yang berbakat, yang banyak pengalaman lah sudah dalam bidang drama, diserapkan untuk ke layar perak lah dalam filem ini. Iya, jadi tuan kita akan beralih ya kepada pelakon kita, dan juga pelakon kita di sini adalah Siti Diana Attab dan juga Nisa Ajimat Hussein. Jadi apa sebetulnya ni watak dan juga peranan kita berdua di movie Ranggau ini? Baiklah, sebagai saya sendiri, saya memegang watak sebagai Sofia. Sofia ya? Ya, Sofia ialah seorang ibu kepada 3 orang anak. Dan kami sekeluarga masa dalam cerita ni menghadapi situasi gangguan dalam rumah kami. Jadinya watak seorang ibu Sofia ini ia macam seorang ibu yang manja dan penakut dan sayangkan anak-anaknya, dan memastikan yang kehidupan keluarga itu tenteram. Jadinya malar memujuk kepada suaminya untuk berpindah. Jadinya di sana adalah bermulanya cerita-cerita yang akan dialami dalam gangguan dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan Nisa Matusen? Saya memegang watak sebagai Alisha. Alisha anak bungsu dari 3 orang adik-beradik. Alisha ni ia anak yang manja dengan ibunya, anak yang pengusut para bapanya. And ia ni juga jenis yang penakut, tapi walaupun ia penakut, ia ada sifat mau ingin tahu. Tapi penakut juga at the same time. So macam ia ni jenis unik lah, like macam cari pasal. Tapi itulah. Tapi jadi pada penghujung ada hikmahnya lah ya. Jadi kirakan watak tu adalah ibu dan anak lah, macam tu. Yes, ibu dan anak. Ibu dan anak ya. Jadi pastinya apabila kita ni berlakonnya khususnya dalam filem seram ini, pastinya ada pengalaman-pengalamannya yang di pengalaman seram yang dialami. Jadi bagaimana dengan Nisa sendiri dan juga Diana sendiri? Adakah mengalami pengalaman seram ketika membuat penggambaran atau macam mana? Ada? Kalau bagi saya pengalaman yang menakutkan atau yang kena kacau ke apa, memang alhamdulillah nada. Tapi kalau watak yang mencabar tu memang babak yang mencabar tu memang adalah seperti kalau masa babak kerasukan, course before ni pun saya sendiri pernah memegang watak kerasukan stres-stresan ni. That was my first time, so it was really challenging and it's really good experience lah bagi seorang pelakon. So yang kirakan watak tu out of the box lah. Biasanya watak siapa seringnya yang dilakonkan biasanya? Selalunya watak jahat, selalunya watak menangis, yang simple saja. Jadi Diana sendiri macam mana? Cabaran biasanya ada kalau di luar lokasi itulah. Biasa kalau sudah di dalam set atau kalau di luar tu terbawa-bawa ni memikirkan lagi scene yang semasa di dalam dalam scene atau lagipun saya dari luar daerah yang biasanya lokasi dan rumah saya pun lain daerah, jadinya on the way balik tu kadang-kadang sampai tengah malam. Tu cabarannya macam terasa takut. Imagine macam-macam lah imajinasi ni. Bila lagi side mirror lagi, bila lagi jadi macam bawa-bawa lah ya. Bawa-bawa lah, memang cuma itulah. Tapi alhamdulillah masa tu ada apa yang berlaku pada diri saya lah. Jauh lagi kan dari Tutong. Jauh. Jadi penggambaran ini adakah ikan memenangkan Tuan Rosli pun begitu selama 4 tahun membuatkan filem ini. Tapi filmnya start bila ni? Adakah tahun lepas baru mula penggambarannya?
Lama sudah, dari sudah, ya? 2013 14 ya? 14 April 2014. Iya, ya. Jadi pada Dana sendirilah, menerusi watak yang dimainkan ya di bawah ini, apa sebetulnya yang dapat diambil menerusi watak-watak tersebut? Baiklah, saya sendiri pertama kali saya dalam watak itu saya mempunyai 3 orang anak yang teenage, but in real life saya bukannya ada anak yang teenagers ni lah. Jadi it's different from my real life. Jadinya boleh dipelajari dari sana. And satu lagi, Ani baru pernah memegang watak yang dalam scene seram. Jadinya and ada lagi scene yang menakutkan yang ada dalam trailer, mungkin yang scene pengsan cuma tu. Itulah. Jadi kita berada kepada Tuan Rosli ya. Jadi Tuan Rosli mengenai dengan movie Ranggau ini, mungkin boleh dikongsikan antara cabaran sepanjang 4 tahun ya membuat filem ini. Cabaran semasa pengembaraan ini memanglah banyaklah. Satu yang dihadapi lah dari segi cuaca. Cuaca ya. Kadang-kadang bila waktu-waktu kami memerlukan cuaca indah perlu hujan, dan semana hujan. Jadi paksa kami menunggu hujan itu teduh baru kami buat. Dan lagi satu cabarannya ialah dari segi gangguan. Gangguannya? Memang diakui lah masa pengambaran memang ada satu kehadiran lah benda-benda macam ini, memang benda umpama bukan tujuan untuk mengacau. Kadang-kadang diganggu lah kami itu. Pernah memunculkan diri dan dan situasi pun ada juga seorang dua kami punya artis yang kadang-kadang kerasukan. Tapi alhamdulillah dapat diatasi lah. Satu lagi dari segi teknikal ya. Teknikal dari segi kamera pun kadang-kadang pun baru je akan mula rusak saja. Sebelum mana lah diganggu tiba-tiba rusak. Yang kamera baru rosak. Masa diberhentikan, dihantar ke luar negeri untuk dibaik pulih, balik semula alhamdulillah sambung lagi. Itulah cabarannya. Dari segi hari ke hari dia sama. Kadang-kadang bila diperlukan artis ini memang terikat dengan ada komitmen masing-masing, terpaksa ada lagi ditangguhkan hingga selesai lah alhamdulillah. Jadi tuannya mengenai dengan movie ini bila sebetulnya yang akan ditayangkan ya? InsyaAllah ia akan ditayangkan pada 31 Januari 2019 hari Khamis ini. Dan jadi bertempat di mana ni? InsyaAllah bertempat di salah satu panggung wayang di Kulam. Jadi mungkin boleh dikongsikan sedikit. Mungkin ada tetamu kehormat mungkin? Tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi Tuan lupa bertanya, macam mana sebenarnya tercetusnya idea untuk memilih movie seram ini? Kan biasanya movie yang mungkin komedi dan sebagainya, ini kenapa movie seram? Sebenarnya timbul rasa untuk menulis skrip cerita Ranggau ini adalah disebabkan saya sendiri memang ada background menulis skrip drama radio dan TV di RTV, radio, drama bersiri 13 dan What Off. Dan di sana timbul mau mencuba untuk menulis skrip filem. Tapi genre yang dibawakan adalah genre memang berbeda. Saya skrip sudah timbul tidak betul dulu. Ada dalam film ini ada gangguan-gangguan yang memang real, jadi dapat ditanya memang ke apa pun nanti dan kita kongsi mereka film ini untuk negara. Ketika di industri disasarkan di segera untuk mungkin
kami pun masih berada dalam bidang pengembangan. Ada masih juga belajar lagi. Baiklah. Kalau sampai untuk kita dunia sekiranya belum gila. Ya. Jadi tuannya ini akan tekas pengalaman ya di seri dua tempat tiga tempat di baik ya dengan di rangka jadi ini 2 minit kapan Wan sendiri dengan ini sebagai penonton kita tanggal punya produk maksudnya movie yang dapat film biar di lah semacam ada bikin dah yang ini semuanya ada yang even make art dari Brunei juga. Ya. Terus adalah kita bersama cara mengenai movie yang kan dilancarkan nanti satu dari ada sama-sama menyokong film ini ini akan